Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Baik, saya mewakili kumpulan bagi era Sofis. Saya akan menyimpulkan sedikit berkenaan dengan Sofis secara ringkas kita akan pergi kepada era Sofis, di mana Sofis ni seperti maklum kita mengetahui bahawa Sofis ni bermaksud golongan yang bijaksana, di mana ia Sofis ni diberi gelaran kepada cendekiawan setelah era kuno, di mana falsafah Greece ni terbahagi kepada beberapa zaman, di mana zaman Sofis ni merupakan zaman yang kedua. Saya tak pergi terlalu banyak, cuma sedikit je yang mana nak bagi gambaran apa pentingnya ketika zaman Sofis ni, dan bagaimana dia membawa pemikiran mereka kepada masyarakat ketika itu. Sebenarnya Sofis ni, filosof Sofis ni sebenarnya dia, kalau kita faham lah, kalau kita baca tentang Sofis ni, mereka merupakan penggerak, maksudnya pencetus bagi era intelektual. Maksudnya ketika zaman Sofis ni orang mula minat dalam bidang falsafah ni lah, pemikiran pada zaman Sofis ni. Jadinya ketika zaman ni juga mereka ni sebenarnya hidup sebahagian cendekiawan mereka ni ada hidup dah nak masuk ke zaman Socrates. Jadinya sedikit sebanyak pemikiran Socrates, Aristotle dan juga Plato tu sedikit sebanyak tu ada terpengaruh dengan zaman Sofis ni. Sebabnya kalau kita tengok salah silah Sofis tu, kita akan mula dengan Protagoras, Gorgias, Prodicus, Lycopene dan sebagainya lah. Jadi ketika zaman Prodicus ni dah mula era Socrates dah mula nak naik dah pada zaman dia tu lah. Kalau kita baca betul-betul salah silahnya era Sofis ni, kita akan nampak masuk je cendekiawan Prodicus ni, kat situ dah mula dah Socrates ni dah mula naik juga. Mereka dah mula menggunakan kata-kata daripada era Sofis ni, cendekiawan Sofis ni, untuk mereka berhujah juga. Cumanya pada zaman Sofis ni mereka mengajar, mereka ni merupakan seorang pendidik, tapi cara mereka mendidik itu dengan mengenakan bayaran. Bila masuk zaman Socrates, dia dah kita boleh kata zaman Sofis ni merupakan zaman terakhir bagi pra-Socrates lah. Sebabnya bila masuk di zaman Socrates, mereka dah bawa aliran pemikiran yang lain. Maksudnya dah lain sikit lah. Itu saya tak sentuh lah, sebab tu zaman Socrates kan. Cuma saya ambil Sofis. Kalau tokoh-tokoh Sofis tu pun yang paling terkenal lah, yang paling banyak tokoh-tokoh selepas tu terkesan pada cendekiawan Protagoras. Yang pertama sekali, kalau anda semua baca tentang Protagoras ni, anda akan tahu dia ni merupakan pencetus yang utama lah era Sofis ni. Jadinya yang selebih-selebihnya tu hanya macam penyambung saja. Jadinya
supaya Rasa Office akan masuk Socrates. Dia dari era apa yang saya highlight kat sini ialah zaman Sofis ni merupakan zaman masyarakat intelektual dah mula minat dalam menceburi bidang-bidang pemikiran. Lepas tu dia orang ni mula belajar cara bertutur dengan baik. Lepas tu apa lagi, ilmu matematik dan sebagainya. Maksudnya yang bermain lah, yang melibatkan pemikiran lah. Dan juga mereka ni pun sebenarnya banyak mencetuskan cara-cara berkomunikasi dengan baik era Sofis ni. Jadinya tak banyak sangatlah apa yang saya nak bagi tahu. Cumanya itu saja sedikit untuk kesimpulan daripada era Sofis ni. Selebihnya boleh terus anda semua boleh terus pergi dekat apa yang tugasan kita tu untuk lebih mengetahui dengan lebih mendalam macam mana era Sofis ni. Itu sajalah daripada saya. Semoga apa yang saya poinkan ni dapat membantulah sedikit sebanyak. Itu saja. Jazakallahu khairan kasiran. Assalamualaikum.